Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, video ini akan berkongsikan berkaitan dengan metafizik, sambungan kepada pembelajaran sebelum ini yang berkaitan dengan metafizik juga. Untuk pengetahuan semua, ini ialah kursus falsafah dan isu semasa kuliah yang kelima Universiti Malaysia Terengganu. Okey, baik, kita akan lihat metafizik dari sudut oksigen dan perkara-perkara yang lain. Jadi metafizik seperti yang kita sedia maklum, perkara yang jangkaui batas deria kita, perkara yang kita tidak boleh melihat secara fizikal, maka termasuk di dalamnya ialah oksigen. Oksigen ialah perkara yang kita tidak boleh lihat tetapi ia wujud di dalam kehidupan kita. Pada minggu lepas kita dah lihat berkaitan dengan kewujudan yang ada, sama ada kewujudan itu ialah berbentuk teori materialism ataupun yang berteorikan kepada idealism. Jadi pada hari ini kita akan lihat juga kewujudan oksigen sebagai satu perbincangan dalam tajuk metafizik. Oksigen tidak boleh dilihat dengan mata kasar tapi kita menerimanya sebagai sesuatu yang wujud. Adakah ia tergolong di bawah konsep idealism dan bukannya materialism jika kita katakan bahawa ia wujud dan ia tidak kelihatan? Jika kita katakan sedemikian, maka ia tidak lagi dianggap sebagai bersifat jasad, tetapi ahli sains sudah menerima oksigen sebagai sesuatu yang wujud. Sifat-sifat oksigen juga dikenal pasti oleh ahli sains dan interaksinya dengan unsur lain juga diketahui. Misalnya, oksigen dikatakan bergabung dengan hidrogen untuk menjadikan air. Jadi air mengandungi oksigen. Walaupun kita tidak dapat melihat oksigen, tapi kita dapat melihat air. Walaupun oksigen itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi oleh kerana ia melahirkan kesan-kesan yang dapat dilihat apabila interaksi kimia berlaku yang melibatkan oksigen, maka ianya masih bersifat jasad. Misalnya, oksigen kalau dikeluarkan daripada udara, maka api tidak akan membakar kerana api memerlukan oksigen. Jadi, jika suatu idea yang abstrak itu dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang praktikal dan kelihatan seperti konsep oksigen dalam kimia, maka ia diterima sebagai bersifat jasad ataupun fizikal. Maka jelas kepada kita bahawa oksigen tergolong di bawah konsep materialism. Okey. Jadi para pelajar, apabila kita sebut sahaja dua teori yang telah kita pelajari pada video sebelum ini, yang pertama ialah materialism, yang kedua ialah idealism, di mana kita dapat lihat materialism ialah teori yang berasaskan kepada perkara yang boleh dilihat sahaja. Tetapi apabila perbincangan melibatkan oksigen, oleh kerana terdapat pembuktian secara empirikal apa yang terkandung di dalam oksigen, maka ia digelarkan berasaskan kepada teori materialism bukannya idealism, walaupun oksigen itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Begitu juga dengan kewujudan angin. Okay. Kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat melihat ataupun merasakan kesan angin. Kalau ada misalnya ribut ataupun ribut taufan di mana terdapat tiupan angin yang begitu kuat, kesannya begitu jelas sekali. Misalnya pokok-pokok boleh tumbang, atap-atap boleh tercabut dan sebagainya. Walaupun angin tidak kelihatan, namun oleh kerana kesannya yang begitu nyata, maka kita terimanya sebagai wujud. Dalam pandangan sains, sesuatu tidak mungkin boleh mendatangkan kesan kepada sesuatu yang bersifat jasad jika ia juga bukan jasad. Jadi kalau angin itu menimbulkan kesan ke atas pokok ataupun bumbung, maka ianya juga mestilah bersifat jasad. Tidak mungkin idea yang bukan bersifat jasad boleh membuatkan bumbung itu tercabut. Ahli sains menjelaskan bahawa angin mempunyai molekul gas. Gas itu kita tahu kewujudannya dan tidak dapat dilihat. Tetapi ia terdiri daripada molekul-molekul zarah kecil yang mempunyai kesan seperti boleh mendatangkan tekanan, boleh mengisi ruang, mempunyai volume dan sebagainya. Ini semua adalah karakteristik yang boleh dikatakan bersifat fizikal. Jadi, sama ada sesuatu itu boleh dilihat atau tidak dengan mata kasar bukannya menjadi kaya ukur untuk menyatakan sama ada sesuatu itu bersifat fizikal atau tidak fizikal. Okey,
Yang berkaitan dengan oksigen dan juga angin tadi ialah berkaitan dengan materialism dan juga idealism. Jadi kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, itu berkaitan antara metafizik dengan keagamaan. Berkaitan antara metafizik dengan keagamaan. Kerana kita sedia maklum bahawa melalui agama kita dapat mengetahui metafizik yang terdapat di hadapan kita, sama ada perkara tersebut boleh dilihat ataupun tidak boleh dilihat, yang bersifat fizikal ataupun non-fizikal. Dalam fahaman agama, dikatakan bahawa realiti itu tidak hanya terhad kepada yang bersifat jasad yang boleh diketahui melalui kaedah rasionalis, empiris dan seumpamanya. Tetapi realiti itu juga boleh terdiri daripada sesuatu yang bukan bersifat jasad, seperti roh yang ada pada tubuh kita, kewujudan malaikat, jin dan sebagainya. Dengan itu, apa yang boleh dikaitkan di sini adalah bahawa dari segi keagamaan, realiti itu tidak dihadkan hanya kepada yang bersifat material ataupun yang bersifat idea kerohanian semata-mata, tetapi merangkumi kedua-duanya. Jadi, realiti bagi pandangan agama melibatkan jasad dan juga kerohanian. Ia jelas berbeza dengan pandangan materialis yang menolak akan realiti kerohanian ataupun realiti yang bersifat mental. Sistem-sistem metafizik yang berkait dengan fahaman keagamaan. Jadi, kali ini kita akan lihat sistem metafizik yang melibatkan keagamaan. Yang pertama ialah atheism. Atheism merujuk kepada atheist, di mana atheism juga ialah satu fahaman yang menyatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud. Fahaman ini berpegang kepada pandangan bahawa realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda yang nyata, seperti manusia, alam sekitar, objek-objek fizikal dan mungkin juga idea. Tetapi Tuhan sebagai sesuatu yang berlainan daripada semua itu tidak wujud. Jadi bagi golongan atheist ataupun sistem atheism, kerohanian itu tidak diambil kira. Yang kedua ialah agnosticism. Agnosticism, fahaman ini menyatakan bahawa sama ada Tuhan itu wujud atau tidak, itu tidak boleh kita ketahui kerana pemahaman kita sebagai manusia adalah terhad, dan juga kebolehan kita untuk mengenali alam ini juga terhad melalui diri kita dan juga melalui pemikiran kita. Semua ini merupakan kekangan terhadap kebolehan kita untuk mengetahui realiti yang wujud. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, bagi golongan yang kedua, bagi sistem yang kedua, agnosticism, ia mempercayai tentang kewujudan Tuhan, tetapi ia menghadkan tentang kemampuan. Jadi golongan ini ataupun sistem ini mengakui kewujudan Tuhan, meskipun begitu tidak boleh menskripkan apa yang dimaksudkan dengan Tuhan. Bagaimana, apakah dan daripada mana. Semua itu tidak boleh dijawab. Hanya dengan mempercayai bahawa Tuhan itu wujud dah memadai bagi sistem agnosticism. Seterusnya ialah perbezaan di antara atheism dan agnosticism. Agnosticism menyatakan bahawa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak. Manakala atheism yakin dengan begitu solid bahawa Tuhan itu tidak wujud. Bagi agnosticism, mereka tidak mempunyai keyakinan tersebut. Mereka cuma katakan mereka tidak boleh mengetahui dengan pasti apakah jawapan yang sebenar. Seterusnya, theism. Mereka mempercayai akan kewujudan Tuhan walaupun kewujudannya tidak mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa, melalui panca indera yang 5, melalui akal kita yang rasional dan sebagainya. Namun begitu, mereka tidak menafikan bahawa Tuhan itu wujud. Jadi golongan sistem theism mempercayai kewujudan Tuhan, tetapi tidak melalui cara-cara biasa dari sudut pengesanannya. Okey. Seterusnya ialah polytheism. Seterusnya monotheism. Monotheism, fahaman ini menyatakan bahawa Tuhan itu hanyalah satu. Jadi dia wujud tetapi kewujudannya hanyalah satu. Mereka menekankan akan keesaan Tuhan. Inilah fahaman tauhid di dalam Islam. Monotheism. Seterusnya ialah
polytheism. Mereka menyatakan bahawa Tuhan itu wujud, tetapi kewujudan Tuhan itu adalah lebih daripada satu. Fahaman ini dipercayai oleh setengah agama yang menyatakan bahawa Tuhan itu adalah lebih daripada satu. Namun demikian mereka tidak menafikan akan kewujudan Tuhan. Itu ialah polytheism. Polytheism yang lebih daripada satu. Mereka mempunyai 2, 3 Tuhan ataupun mereka menyebut juga dewa-dewa yang banyak untuk membantu mereka. Jadi ini ialah polytheism. Adapun monotheism ialah keesaan Tuhan yang satu. Ini yang kita boleh gelarkan sebagai tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempunyai kepelbagaian Tuhan. Okey, boleh. Ini ialah sistem yang wujud di dalam metafizik, di dalam keagamaan bagi menjelaskan metafizik. Dan juga sekiranya para pelajar boleh menjawab soalan yang ada di sini sebagai ulang kaji, berikan 2 definisi metafizik. Apakah perbezaan di antara fahaman materialism dan idealism? Apakah perbezaan di antara monotheism dan polytheism? Kenapakah fahaman ketuhanan wajar dibincang dalam subjek metafizik? Jadi soalan yang keempat sangat signifikan dengan kita. Kenapa fahaman ketuhanan wajib dibincangkan dalam subjek metafizik? Kerana metafizik itu perkara yang di atas kemampuan panca indera manusia. Dan juga aspek ketuhanan ini perlu kita ketahui bahawa sememangnya ia bukanlah dilihat secara fizikal, tetapi secara non-fizikal ia adalah wujud. Seperti mana bagi orang Muslim apabila ia bersolat, fizikalnya ialah ia menghadap kepada kiblat. Kiblat kita ialah Kaabah di Mekah. Tetapi secara non-fizikalnya kita berhadapan dengan Rabbul Jalil, Tuhan yang mulia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bacaan-bacaan di dalam solat kita ialah berkaitan dengan doa, berkaitan dengan pengaduan kita, berkaitan dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan, kalau kita lihat doa iftitah itu ialah tentang bagaimana kita mengesakan Allah. Duduk antara 2 sujud itu ialah doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita. Adapun ketika mana kita bertahiyat awal dan juga tahiyat akhir, itu ada puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi secara ringkasnya tentang ketuhanan itu perlu dibincang di dalam subjek metafizik ini, supaya para pelajar dapat mengetahui apa yang materialism dan juga idealism, mana perkara yang kita boleh tahu melalui panca indera dan juga kita tidak tahu melalui panca indera, tetapi kita diberitahu melalui sumber yang lain. Jadi sources bukannya melalui kepada panca indera sahaja. Kita sedia maklum, kita mempunyai jiwa, kita mempunyai emosi, kita juga mempunyai wahyu, kita juga mempunyai Tuhan yang dengannya datang pelbagai ilmu pengetahuan. Itu sahaja pada video kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada video akan datang bagi tajuk yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.